Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal 'azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam i'mal kama amartuk wa anta wantahi amma nahaituk an aj'alka hayyan la tamut abada wa idza qultu li syai'in kun fayakun. Ya ibna Adam in kana qauluka maliha wa amaluka qabiha fa anta ra'isul munafiqin wa idza kana zahiruka maliha wa batinuka qabiha fa anta minal halikin. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fama yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya bani Adam la yadkhulul jannah illa man tawadda'a li'azamati wa qata'an nahar bidhikri kaffa nafsahu 'anil syahawati min ajali fa inni awi gharib wa minul faqir wa ukrimul yatim wa akunu lahu kal birrahimi ya aramil kadzawjil atufi syukuk. Faman kanat hadhihi sifatuhu kuntu ujiban lah idza da'ani syai'an astajibuh wa idza sa'alani a'taituh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff bermula daripada ayat yang pertama yang bermaksud bertasbih kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Segala apa sahaja yang berada di langit dan segala apa sahaja yang berada di bumi, sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu selalu memperkatakan sesuatu perkara yang kamu sendiri tidak melakukannya, yang kamu sendiri tidak melaksanakannya? Amatlah besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada kamu yang memperkatakan sesuatu perkara sedangkan kamu sendiri tidak melakukannya. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya, Rasulullah berpesan, wahai sekian manusia, berbuatlah sebagaimana yang aku suruh engkau dan berhentilah melakukan apa yang aku larang engkau daripada melakukannya. Maka aku jadikan engkau hidup selama-lamanya, kerana aku tetap hidup abadi, dan apabila aku mengatakan kepada sesuatu jadilah engkau, maka ia pun terjadi. Wahai sekalian manusia, jika perkataanmu elok dan perbuatan-perbuatanmu buruk, maka
maka engkau adalah ketua orang-orang yang munafik. Jika lahirmu bagus sedangkan batinmu buruk, maka engkau adalah termasuk dari golongan orang-orang yang binasa. Orang-orang yang merasa telah menipu Allah, tetapi mereka yang menipu hanya daya diri mereka. Mereka tidak menipu daya kecuali diri mereka sendiri. Wahai sekian manusia, tidak masuk syurga melainkan orang yang tawaduk terhadap kebesaran dan orang yang menghabiskan hari-harinya dengan mengatiku. Dia mengekang nafsunya daripada keinginannya semata-mata kerana aku. Sesungguhnya akulah yang menampung orang-orang yang berkelana, penyantun kepada orang-orang yang fakir, serta memuliakan anak-anak yatim, seolah-olah aku menjadi seorang ayah yang amat penyayang baginya, atau seperti suami yang lemah lembut bagi para janda. Sesiapa yang memiliki sifat seperti ini, maka aku telah menyahwitinya. Apabila dia berdoa dan memohon sesuatu, nescaya aku perkenankan, dan apabila dia meminta sesuatu, aku beri permintaan-permintaannya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan olehnya lagi untuk terus lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita gigih mempersiapkan diri kita bagi bekal perjalanan kita yang jauh, bekal perjalanan kita yang panjang. Kita berjalan melangkah menuju ke masjid-masjid Allah, kemudian diikuti dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Apa yang kita buat ini tidak lain dan tidak bukan bagi kita melengkapkan diri kita bekal perjalanan yang amat panjang, bekal perjalanan yang amat sukar. Namun sebegitu dalam kegigihan kita menyiapkan bekal, maka kita kena merenung, adakah bekal yang kita siapkan ini basi ataupun tidak basi. Sebegitu juga adakah air yang kita tadah di dalam kolah-kolah kita ini bocor atau tidak bocor. Kerana ada dari kalangan umat manusia yang bercucuk dan bertanam, tetapi di hujung dia tidak memperoleh sebarang hasil daripadanya. Kalau tuan-tuan ingat apa yang saya sebutkan pada beberapa minggu yang lepas, bila Nabi menyarankan kepada kita, if'anil khair fa innahu miftahul jannah. Buatlah benda baik, kata Rasulullah, kerana kebaikan ini akan menghalakan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kebaikan ini kadang-kala seibarat mana kita melihat pepohonan bunga-bungaan, pokok kuini, pokok durian, pokok rambutan sekarang ini sedang berbunga dengan selebat-lebatnya. Alhamdulillah. Tetapi adakah dia menjadi buah? Kita tidak mengetahui. Adakah kita dapat hasil daripadanya? Kerana apa yang difirmankan oleh Allah, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddat bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Perbandingan permisalan amal baik yang dilakukan oleh golongan yang kufur kepada Allah, Allah kata seibarat debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kejam, di mana mereka tidak memperolehi suatu faedah dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Itu yang penting, di antara yang penting kita ikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kita. Niat iktikaf, mudah-mudahan sepanjang kita duduk ini Allah bagi kepada kita kebaikan pahala untuk kita bawa bekal akhirat kita insya-Allah. Maka seperti mana biasa, saya akan memulakan kuliah saya dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran. Kalau yang lepas saya memilih daripada surah Al-Munafikun, ayat yang mana Allah Ta'ala mengajar kepada ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Ta'ala. Dua benda antara banyak benda yang biasanya menjadikan manusia lupa, lalai dari ingat Allah. Satu daripadanya harta, dan keduanya anak keturunan yang ramai itu menjadikan kita sibuk daripada mengingati Allah. Pada pagi ini saya memilih pada ayat yang lain daripada surah Shaf. Dalam surah Shaf ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, mengapakah kamu selalu bercakap sesuatu benda? Bagi orang yang bercakap. Dan kalau kita catat apa yang dibaca oleh imam kita, bermula daripada awal solat tadi, takbiratul ihram, sampailah ke akhir salam, banyak perkataan-perkataan yang diulang hampir tiap-tiap masa, hampir tiap-tiap saat. Di antara banyak perkataan yang paling banyak diucap, kalimah Allahu Akbar. Di antara perkataan yang wajib diucap juga ialah kalimah ihdinas siratal mustaqim. Paling tak ada sehari semalam diucapkan sebanyak 17 kali. Kemudian antaranya dibaca juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan di antaranya dibacakan juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada tiga yang selalu saya ungkapkan, yang diungkapkan, tapi banyaklah daripadanya banyak ucapan yang diulang hampir tiap-tiap hari. Kalau mohon Ramadan, bermula daripada awal Rajab sampailah itu sampai masuk Ramadan. Tetapi ihdinas siratal mustaqim tu dia tak kira Ramadan ke tak Ramadan ke, maka kalimah itu wajib diucap paling tak ada 17 kali sehari semalam. Jalan yang lurus. Maka ulama menghuraikan. Kalau tuan-tuan ingat, saya katakan dulu sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, jalan yang lurus ni penting. Kerana jalan yang kita ikut, kalau tidak betul, maka kita tak sampai ke destinasi untuk kita tuju. Maka sebegitu juga saya katakan ikan akan busuk, durian akan busuk, kita buang sebegitu sahaja. Maka sebegitu juga sembahyang kita, puasa kita, haji kita, zakatnya kita, baca Qurannya kita, sebenarnya kesemuanya itu kita nak hantar akhirat kita, untuk akhirat kita. Tapi kalau jalan yang kita ikut ni, akidah kita ni tak betul, maka rosak. Atas itu para alim ulama mengatakan yang kita baca ihdinas siratal mustaqim tu ada 5 benda yang kita minta. Yang pertama yang kita minta iaitu akidah yang betul. Akidah nombor 1 kena betul. Kerana akidah kalau tak betul, maka habis segala amal kita. Itu nombor 1, akidah yang betul. Yang kedua yang kita minta ialah ilmu yang betul. Ramai orang dapat ilmu, tapi ilmu tu kadang-kadang ilmu yang tersasar daripada ajaran Al-Quran. Kita nak ilmu yang betul, dapat ilmu yang betul, berlandaskan kepada Quran, berlandaskan kepada hadis Rasulullah. Ilmu yang betul. Yang ketiga yang kita minta, amal yang betul. Amal kita ni betul, bertepatan seperti mana amal yang diajar dalam Islam itu sendiri. Amal-amal yang betul. Yang keempat, rezeki yang betul. Dengan maksud kehidupan kita dapat ini, sumber rezeki yang masuk ke dalam batang tubuh kita ini, semua sumber rezeki jalan yang betul daripada pendapatan yang halal. Kerana pendapatan yang haram, mana-mana daging yang tumbuh hasil daripada makanan yang haram, maka api neraka akan bakar. Yang kelima, kehidupan yang betul.
Kehidupan yang betul dengan makna kehidupan kita ini berpandu kepada kehidupan Islam yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Rasul. Tidak kita ikut kepada kehidupan bagaimana perwatakan sebagai seorang Islam. Watak Islam ni tuan-tuan tahu kan, seperti mana saya sebutkan dulu, akhlak dia, perangai dia, cara hidup dia, semua berpandukan kepada Islam. Kemudian di antara yang kita minta juga ialah kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita minta ialah nak masuk syurga, supaya Allah meredai kita masuk syurga. Maka kalau tuan-tuan ingat, antara garis panduan yang pernah disebut dalam sepotong hadis qudsi, dalam sepotong daripada antara kata-kata Sayyidina Ali juga, siapa yang nak masuk ke dalam syurga Allah, nak lepas daripada neraka Allah, kata Sayyidina Ali, maka hendaklah dihimpun dalam hidup dia 6 perkara. 1, dia kenal sungguh-sungguh Allah, Tuhan dia, lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah. Hak Allah ni ditunaikan, segala titah perintah Allah ni ditunaikan, dilaksanakan. Dia kenal Allah, dia menunaikan hak Allah. Yang kedua, dia mengenal syaitan, adu Allah, musuh Allah, lalu dia menentang sungguh-sungguh syaitan ini. Yang ketiga, dia mengenal kebenaran, lalu diikut segala kebenaran. Segala kebenaran ini diikut, segala kebenaran yang ada khususnya dalam Al-Quran, diikut segala apa yang digaris panduankan dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu diikut sungguh-sungguh. Yang keempat, dia mengenal kebatilan. Mana-mana yang tak baik, dia menentang kebatilan. Ini haram, dia tentang. Ini halal, dia beri sokongan. Benda yang baik kita terima, benda yang tak baik kita tolak. Itu kena letakkan dalam kehidupan, keyakinan kepada kita. Yang kelima, dia kenal akan dunia. Dia kenal akan dunia ni. Seusia macam usia kita ni tuan-tuan, harapnya dah kenal dunia, seperti mana dipaparkan dalam skrin TV. Wa mal hayatud dunya illa qalil, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu, kata Allah, kesenangan yang sekejap. Dalam hadis yang lain, sehingga hadis qudsi yang lain disebutkan, ad-dunya darul liman daralah. Dunia ni, kata Nabi, ialah negeri bagi orang yang tidak ada negerinya. Bagi kita, dunia ni tempat kita bercocok dan kita bertanam. Bukan suruh buang, tak pernah suruh buang, tapi untuk kita bercocok dan kita bertanam. Dunia ni tempat kita bercocok dan kita bertanam. Beberapa hari lepas saya ditanya dengan satu persoalan, kenapa dalam buat kerja berdasarkan kepada ayat surah Shaf juga, nanti tuan-tuan baca, bermula daripada ayat yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim. Sukakah kamu, kata Allah, aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kamu beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, berjihad, berjuang untuk tolong agama Allah. Yaghfir lakum, nescaya Allah ampunkan dosa kamu. Ini ayat-ayat Quran, tuan-tuan boleh rujuk. Jadi ada orang bertanya kepada saya, kenapa Ustaz, walaupun begini orang tak ramai nak buat kerja untuk tolong agama Allah? Jawabnya, kerana buat kerja tolong agama Allah ni, keuntungannya bukan keuntungan yang datangnya segera. Bukan datangnya segera. Macam sembahyang ni kita bukan dapat segera keuntungan dia. Puasa bukan dapat segera. Hari ni kita beramal, besok setelah kita mati, besok di akhirat barulah kita dapat. Kalau datangnya segera, nescaya orang beramal. Jadi tak ramai-ramai Ustaz? Ya. Saya kata ada, saya kuliah di Batu Pahat itu, ada setengah surau dah 22 tahun, 23 tahun dah. Ada yang dah 21 tahun. Berapa lama dah tu?
Nak ramaikan berapa susah. Dan itulah keadaan manusia. Dia mengenal akan dunia, lalu dia ambil dunia ni sekadarnya, dan akhirnya dia kenal akan akhirat. Dia kejar kebahagiaan akhirat ni, dia kejar sungguh-sungguh. Dan di antara permintaan yang kita selalu minta, iaitu di antaranya iaitu kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta supaya kita ni dapat berilah keberkatan bulan Rajab sampai kepada bulan Ramadan. Selalunya bila sampai Ramadan, orang kita ni dia macam melonggarkan Ramadan, sehinggalah Ramadan itu berlagu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Matlamat puasa nak jadikan kita ni bertakwa kepada Allah. Persoalannya, berpuluh tahun kita dah berpuasa, adakah kita berjaya menjadikan diri kita ni orang yang takut kepada Allah? Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana sifat orang yang beriman itu? Disebut gemetar, dibaca ayat Allah bertambah. Maka kita minta Ramadan. Apa hebatnya Ramadan ini? Di mana hebatnya Ramadan ini, tuan-tuan? Dikhabarkannya amal-amal yang sunat diberi pahala amal yang wajib. Tapi kadang-kadang manusia ni diminta sungguh-sungguh sebelum dapat. Jadi kita tinggal beberapa hari lagi nak mengharungi Ramadan. Jangan sampai Ramadan besok tapi Ramadan berlalu dengan sebegitu sahaja, kita tidak mendapat faedah daripada Ramadan yang datang. Sekarang ni 3 bulan, 4 bulan, ada yang minta setahun. Kerana besarnya kelebihan Ramadan. Sebab itu para alim ulama membahagikan, dalam kat situ pun juga tuan-tuan ada bab yang manusia kena jaga. Para alim ulama dia membahagikan tentang amal manusia ni kepada 5 bahagian. 5 perkara alim ulama bagikan. Yang pertama, satu dibalas dengan satu, iaitu amalan perbuatan jahat. Satu dibuat, balas dia satu. Yang kedua, satu dibalas dengan 10, itu amalan baik. Yang ketiga, satu dibalas dengan 1000 hingga 70,000, itu pun amalan baik juga. Yang keempat, tidak dikadarkan ganjaran balasan pahala dia. Allah Ta'ala tak letakkan berapa pahala yang kita dapat. Satu, tidak dikadarkan berapa ganjaran, iaitu amalan puasa. Puasa ni Allah Ta'ala tak letakkan ganjaran dia, berapa ganjaran dia, mengikut kualiti puasa. Ada orang duk fikir kita puasa lama sikit, Ustaz. Orang biasa sahur mula dia pukul 5.30, kita mula pukul 3. Kita buka pukul 12 malam. Kenapa? Biar panjang sikit kita puasa, pahala dia besar. Belum tentu. Silap-silap lagi sedikit pahala. Dia tak letak kepada lamanya kita buka, kita puasa tadi lamanya, dia tak letak pada itu. Tapi kualiti kita puasa. Jangan mata kita, mulut kita puasa tapi telinga kita tak puasa. Mulut kita tak makan tapi yang lainnya mata kita pula tak puasa. Jadi pahalanya sikit. Dan yang penting, di antara yang lebih penting, ulama kata satu amalan lagi yang dinamakan amalan penentu. Amalan penentu ni dibahagi kepada 2, iaitu syirik dan tidak syirik. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan syirik, maka segala amal-amal yang baik tadi habis, terbuang sebegitu saja. Mesti dikaitkan dengan juga akidah akhirnya. Tetapi siapa yang tidak melakukan amalan syirik, maka pahalanya insya-Allah dia akan perolehi daripada pahala puasanya, insya-Allah dia dapat. Kalau dibuat amal syirik, maka segala amal dia menjadi lara dan sia-sia belaka.
Banyak antara perkataan yang kita minta. Kenapa kita tak nak masuk neraka? Kenapa kita nak masuk syurga? Kenapa kita baca ihdinas siratal mustaqim? Itu antara ucapan-ucapan yang kerap diucapkan. Lalu Allah kata, kenapa kamu selalu bercakap suatu benda tapi kamu tak buat? Amat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada kamu yang bercakap tapi kamu tak buat. Itu sananan peringatan Allah. Dan Allah mula dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah. Bukan kita sahaja yang bertasbih. Seluruh kehidupan di atas muka bumi ini sentiasa bertasbih, memuji, membesar dan mengagungkan Allah. Apa kata hadis qudsi ini? Wahai sekian manusia, berbuatlah sebagaimana yang aku suruh. Siapa nak doa dia itu Allah perkenankan, maka dia kena buat sebagaimana apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan berhentilah melakukan akan apa yang aku larang. Yang kedua, yang aku larang maka jangan buat. Maka aku jadikan engkau hidup selamanya, ada nilai dia. Aku tetap hidup dan abadi. Dan apabila aku mengatakan sesuatu, jadilah engkau, maka ia pun terjadi. Alam jumpa balik ke kampung, jumpa mak mentua lah. Dia cerita pasal bapa saudara tu kena COVID-19. Saya tak sebutlah surau mana, tapi bila disebut saja saya kata hebat. Sebab surau ni cukup ikut SOP SOP dia. Cukup betul-betul cukup kan, cukup betul-betul ikut SOP. Tapi kena juga di situ ada 9 orang kena khabarnya, meninggal imamnya di Batu Pahat. Itu saya kata betul-betul ikut SOP betul kan. Jadi ada yang bertanya, jadi kena di surau tu lebih kurang 60 orang 70 orang. Beberapa hari lepas saya pergi kuliah tu jumpa dia. Jadi dia tanya, macam mana Ustaz? Saya kata bukan kita yang takbir dalam ni. Rabbil alamin itu adalah Allah Ta'ala. Anda ada bual, tapi dah ramai-ramai ni duduk Ustaz dalam hospital, ramai-ramai. Seronok juga kita semayang ramai-ramai, saing berjamaah. Masuk waktu kita azan, kita qamat Ustaz. Ni ada juga manusia gitu kan. Kan dah habis dah, walaupun dah habis dia punya kuarantin, surau tu dah penuh balik orang datang sembahyang berjamaah kan. Kerana mereka tahu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala ajar, ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab. Wahai sekian manusia, jika perkataan engkau elok, ada orang dia bercakap elok, sedap dengar, perkataan kau elok, tetapi perbuatan engkau ni buruk. Cakap dia sedap, tapi perbuatan dia buruk. Engkau adalah ketua orang-orang munafik. Jika lahirmu bagus sedangkan batinmu buruk, lahir kita tengok bagus, dia berjalan, tapi dalam hati dia rasa benci dengan orang. Dan kita ni kalau dalam perasaan kita ada benci kepada semua orang, kita benci. Pergi masjid, imam baca panjang pun kita benci, imam baca pendek pun kita benci, ustaz kuliah panjang pun dia benci, ustaz datang kuliah pun dia benci, ustaz tak datang pun dia benci. Tengok orang ni dia benci, tengok orang ni dia benci. Sebenarnya kita ada penyakit. Kita kena benci kepada apa yang dibenci oleh Allah. Allah tak suka, kita tak suka. Nabi tak suka, kita tak suka. Apa yang Allah Ta'ala suka, kita kena suka. Apa yang Nabi suka, kita kena suka. Tu je. Kalau kita bencai bantai tak suka aja, jaga-jagalah. Kita ada penyakit itu sebenarnya. Kita ada penyakit sebenarnya. Maka engkau Allah ketua, jika lahirmu bagus sedangkan batinmu buruk, maka engkau adalah termasuk dari kalangan orang yang binasa. Sebab Allah Ta'ala tak tengok yang zahir. Orang kita dia solik benda yang zahir. Benda yang zahir ni kalau dia solik, tuan-tuan, bukan orang perempuan. Yang letrek tu pun kalau dia solik jadi cantik, tuan-tuan. Minta maaf cakap. Tapi batin ni dia payah nak solik, tuan-tuan.
Batin ni payah nak solid. Kitalah orang yang menyolidkan antara diri kita dengan sifat-sifat tu. Kita kena buang. Seperti mana saya sebut kepada tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, ada terkena kepada kita. Ada terkenalah tuan-tuan. Kita kena sapu tangan kita ni. Kalau tangan kita ni dia tak ada duri, dia takkan rasa sakit. Tapi kalau tangan kita ni ada duri, dia rasa sakit. Orang yang cerdik, dia cabut duri tu, dia buang. Dia cabut, dia buang. Lain kali dia sapu tak rasa sakit lagi, insya-Allah. Tapi orang yang tak cerdik, dia sibuk marah. Buang satu, ini sifat tak baik, buang. Ini sifat tak baik, kita buang, dan sebagainya. Ini sifat dia. Jadi kita kena buang satu demi satu sifat kita yang tak baik. Macam air inilah tuan-tuan. Macam mana air ni, kalau dia keruh tuan-tuan nak jernihkan, ada orang curah semua sekali, buang, dia masukkan air baru. Tapi kalau tak boleh nak buang semua sekali, tambah air sikit demi sikit demi sikit demi sikit demi sikit, lama-lama air kopi tu jadi jernih. Sebegitulah dalam diri kita tuan. Nak buang sekalipun ni agak payah sikit demi sikit, hari demi hari, kena bertambah baik dan bertambah baik. Jadi jangan ada hasad kepada orang. Dan orang yang merasa telah menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu daya mereka. Mereka tidak menipu daya kecuali diri mereka sendiri dan apa yang mereka rasakan. Wahai sekian manusia, tidak masuk syurga melainkan orang yang tawaduk kepada kebesaran Allah. Takkan masuk syurga melainkan orang yang tawaduk, merendah diri terhadap kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat pergi tangkap ikan ni tadi. Pergi bawa anak pergi tangkap ikan itu dekat tu. Saya duduk dalam air tu, saya duduk terfikirlah, macam mana ikan yang duduk dalam air ni, rupanya dia kadang-kadang larut dengan airnya sendiri. Bila masuk dekat ikan air tawar, ikannya rasa tawar, okeylah tu, rasa tawar tu okeylah. Tapi yang peliknya, bila kita masuk dalam air yang masin, ikannya tetap tawar. Kalau telur kita letak dalam air masin, dia jadi masin. Rupanya kita ni sesuai dengan suasana kita duduk, betul? Kalau kita duduk tempat yang baik, kekal dengan tempat yang baik, insya-Allah kita begitu, betul? Kan? Dia akan jadi baik. Tapi kalau kita duduk tempat yang jahat, kalau boleh kita kekalkan diri kita ni dengan sifat kita yang baik. Kita kekalkan diri kita dengan sifat-sifat yang baik, kan? Takut bila termasuk kita jadi itu. Sebab itu dalam bab berkawan pun begitu, kan? Dalam bab berkawan, ingat tak saya katakan hari ni, bila Nabi kata 4 ciri kebahagiaan rumah tangga, 4 ciri kebahagiaan ni, kata Nabi letak nombor 1, isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Siapa yang ada bini yang solehah sekarang ni, baguslah, jagalah. Yang pertama. Yang kedua, suami yang ataupun suami yang soleh. Suami dia baik-baik aja. Kalau ada kat sini tuan-tuan suami-suami yang baik, yang pergi masjid, pergi sembahyang, dia nak kahwin baru, bagilah dia tuan-tuan. Minta maaf. Tu gua-gua. Yang pertama. Sebab dia baik. Bukan dia macam hantu. Kalau dia teringin, tapi dalam masjid ni saya rasa tak ada yang nak kahwin baru pun. Tak ada, kecuali yang depan ni aja. Yang kedua, di antara ciri kebahagiaan, kata Nabi, ialah anak-anak yang patuh taat akan perintah Allah. Kalau kita ada anak yang ingat dia patuh, dia taat kepada perintah Allah, cukuplah tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Tutup aurat, dia tahu tutup aurat. Sembahyang, dia tahu sembahyang. Halal haram, dia tahu. Cukuplah. Alhamdulillah lah tu. Kalau dapat sebegitu, rasa gembiralah. Yang kedua tadi, anak yang soleh, anak yang soleh, solehah, yang patuh kepada perintah. Yang ketiga, rakan-rakan yang baik-baik. Ada rakan yang baik-baik, ada rakan-rakan kita ni yang baik-baik. Alhamdulillah, tuan. Suami kita baik, isteri kita baik, dia kawan jenis yang baik-baik, tuan. Kadang-kadang laki bagus, tapi bini pula duduk jenis kawan yang suka membawang, menahu, menimpi. Ni payah dia, tuan. Payah kita nak jaga kadang. Laki bagus,
kena pula bini. Kadang-kadang bini bagus, laki pula benda ni tak tentu tak. Macam mana jadi begitu Ustaz? Kita tengok zaman-zaman yang terdahulu daripada kita, bagaimana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, anak Nabi Nuh kan, bagaimana keadaan itu. Jadi untunglah kalau kita dah ada yang ketiga. Dan yang keempat, sumber rezeki yang halal daripada negeri, dapat rezeki tadi. Dan sesiapa yang memiliki, dia kata, mengekang nafsunya, dan orang yang menghabiskan hari-harinya dengan mengatiku, dan dia mengekang nafsunya daripada keinginan-keinginan semata-mata kerana aku, sungguhnya akulah yang menampung orang yang berkelana, penyantun kepada orang yang fakir, serta memuliakan anak yatim, seolah-olah aku menjadi seorang ayah yang lemah penyayang baginya, atau seperti suami yang lemah lembut bagi para janda. Maka sesiapa yang memiliki sifat seperti di atas, kasih sayang dengan manusia, hati jaga kan, dalam semua jaga, maka apabila dia berdoa dan memohon sesuatu, saya akan aku perkenankan permintaan-permintaannya. InsyaAllah kita menyambung kuliah kita kepada kitab kita, insyaAllah tuan-tuan. Kita sampai kepada tajuk yang pertama, iaitu mengikhlaskan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak mencari Tuhan yang lain selain daripada Allah yang diagungkan, tidak mencari Tuhan yang lain. Hanya Allah sahaja Tuhan kita, tempat kita bergantung. Kan? Sebagaimana firman Allah Taala, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal ia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Nakkah kita cari muka surat 162? Betul kan? Nombor 2 kan? Tak apa. Dah sampai nombor 2 kan? 163 lah. Adakah kita nak cari lain daripada itu? Jawabnya tidak. Mana kita datang, kita rujuk hanya kepada Allah. Baru ni ada orang tanya tentang bila nak laksana RUU 355 Ustaz? Bila nak laksanakan tentang hukum hudud ni? Lalu saya cakap dengan dia bahawa tanggungjawab hukum Islam, hukum hudud ni tuan-tuan, bukan hanya tertanggung kepada seorang, tapi semua orang Islam. Orang Islam ni kena terima hukum Allah ni, bukan orang pihak tertentu yang ni nak terima yang ni, tapi semua sekali Islam ajar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Islam ajar kita sebegitu. Maka setiap yang dianggap sebagai Tuhan yang diibadatkan kepadanya dan dimuliakan selain daripada Allah atau di samping Allah, hendaklah ditolak dan dihapuskan. Kalau ada yang lain daripada Allah, hendaklah ditolak, dibuang tu tadi. Sama ada yang dipuja itu batu, jin atau manusia, semua buang. Dia kena mengesahkan kepada Allah yang tadi. Oleh kerana itu Nabi SAW telah menegaskan dalam putusan kepada raja bahawa sesungguhnya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita pula tidak persekutukan dia dengan sesuatu yang lain, dan tidak pula kita menjadikannya sebagian daripada yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Tak boleh kita ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah dalam apa pun bab tuan-tuan. Kalau Allah dah letak, maka kita kena reda. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Semuanya kita kena terima. Contohnya sembahyang. Kita boleh tak sembahyang cara lain? Contohnya haji. Ada tak tukar cara lain? Puasa. Ada tak kita tukar cara lain? Maka sebegitu juga dalam bab munakahat, dalam bab jinayah, dalam bab faraid, dalam bab hukum-hukum Islam, kena ambil ke semua sekali. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Kalau kadang-kadang setengah manusia diambil hanya beberapa juzuk, bab sembahyang diikut, bab puasa dia ikut, kerana turun ayat Quran berkaitan dengan sembahyang, wa aqimus solat wa atuz zakah, diambil sembahyang. Dalam bab zakat diambil sebab ayat Quran. Dalam bab puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diambil.
Dalam bab haji wa atimul hajja wal umrata lillah diambil. Dalam bab kadang-kadang bila sampai kepada berkahwin lebih daripada satu diambil tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dalam bab sesetengah kita dalam bab harta pusaka tak nak ambil. Ini tak sesuai kata dia. Bila kita anggap tak sesuai, bermakna macam kita ni lebih pandai daripada Allah. Begitu juga kadang-kadang dalam bab hukum-hukum jinayah, hukum hudud berkaitan dengan zina, dengan berkaitan dengan mencuri, kebanyakan orang tak ambil kepada hukum Allah ni tadi. Orang ambil kepada hukum ciptaan manusia. Ini benda yang kita kena faham. Kena ambil kesemuanya dan kena meredai apa yang Allah Ta'ala tetapkan kesemuanya tadi. Yang kedua, tidak menjadikan yang lain daripada Allah sebagai pelindung yang ditumpahkan kasih sayang seperti kasihkan Allah. Tidak menjadikan yang lain daripada Allah sebagai pelindung. Sesetengah orang dulu pakai jampi, pakai tangkal, digantung sini dan sebagainya, kan? Dia letak kat lengan ni. Ini kalau pakai ni kebal, kata dia. Ini kalau pakai orang takut taklut. Dia beranggapan sebegitu. Ni boleh menyehatkan kita, menyelamatkan kita dan sebagainya. Maka itu rosak akidah dia. Tidak menjadikan yang lain daripada Allah sebagai pelindung atau yang ditumpahkan kasih. Ditumpah kasih lebih daripada yang lain. Sehingga Allah kata, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin." Katakanlah, apakah aku akan jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Adakah aku nak ambil yang melindungi aku ni, nak jaga aku ni, selain daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Sedangkan langit dan bumi itu Allah Ta'ala jadikan. Adakah kita nak ambil yang lain, nak minta pelindungan daripada yang lain daripada Allah? Maka jawabnya dari sudut akidah tak boleh. Dari sudut akidahnya tak boleh. Sebegitu juga dalam bab mencintai. Kita cinta kepada bini kita tak boleh lebih daripada mencintai Allah. Habis bini tak cinta, Ustaz? Cinta. Jangan tuan-tuan kata dengar cakap itu, kita biarkan lantaklah bini aku. Tak boleh. Kita kena sayang. Sebab Nabi ajar bandingan orang Islam dengan orang Islam. Kata Nabi tentang cinta mencintai, berkasih sayang macam satu jasad. Bila mengadu sakit satu anggota, maka dia akan beranjak-anjak. Maknanya tuan-tuan, orang Islam dengan orang Islam, dia kena kasih sayang. Dia tak boleh bermusuh, dia tak boleh berkelahi. Kan? Khilaf pandangan tu berlaku. Tapi bergaduh, bermusuh, berbenci tak boleh. Kita hanya benda-benda, kalau dia buat benda yang maksiat, kita kena rasa tak suka seperti mana saya sebut tadi. Jadi tak boleh cinta kepada anak kita, bini kita, kita letak sama dengan kita cinta kepada Allah. Dan cinta kepada keluarga ni pun tuan-tuan, Nabi kan suruh, Allah kan suruh, tapi tak bolehlah dia lepas daripada cinta kepada Allah. Tu kena faham. Cinta kepada Allah kena lebih. Zaman Sayyidina Umar, tak silap saya, dia cakap, aku cinta Allah, lepas tu aku cinta diri aku, lepas tu aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Nabi kata tak sempurna iman. Kamu kena cinta Allah, cinta aku, lepas tu cinta kepada diri kamu sendiri. Sebab itu istilahnya tuan-tuan, kalau kita dengar dalam semayang kita ni sebutan nama Nabi Muhammad, masih lagi selawat atas Nabi. Dalam semayang kita Allahumma salli ala Muhammad menjadi rukun semayang. Kerana kita kena sayang Nabi. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala perintah. Kan Allah Ta'ala perintah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apakah aku akan menjadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Dia yang beri kita makan, bukan dia diberi makan. Dalam ayat yang lain, kalau tuan-tuan jumpa satu ayat, dia kata apa? Perintahkan diri kamu, keluarga kamu supaya dirikan solat.
Sesungguhnya aku tidak minta rezeki daripada kamu, bahkan akulah yang memberi rezeki kepada kamu. Dalam ayat yang lain, rezeki ini Allah Ta'ala yang bagi, bukan kita yang bagi. Rezeki ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi dari kalangan orang yang pertama-tama sekali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk dari golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mencukutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia dapat nikmat banyak, dia dapat kehidupan banyak, tapi dia boleh pergi sembah patung-patung berhala, tok pekong, lembu dan sebagainya selain daripada Allah yang disembahnya. Sayang, sedih keadaan ini berlaku, tuan-tuan. Ini keadaan ini kalau berlaku, sedihlah. Kenapa mereka tidak boleh berfikir sekejap? Kenapa mereka tak boleh berfikir bahawa mereka buat patung itu? Bila mereka buat patung itu, dah tentulah mereka lebih terror daripada patung tu. Yang mereka sembah patung tu nak buat apa? Dah tentulah mereka lebih terror daripada patung tu. Patutnya patung itulah yang menyembah kepada dia, sebab dia buat patung tu. Tapi terbalik, dia pula sembah patung yang dia sendiri buat tu tadi. Ini keadaan yang kita duduk tengok. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dapat iman, kita dapat Islam ni, kita dapat akal sebab kita duduk nak mengaji, tuan-tuan, nak belajar, nak mengenal Tuhan kita ni, nak belajar mengenal Tuhan kita, tuan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Betul Ada yang dia sembah selain daripada Allah. Mereka mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi Allah. Hari ni tuan-tuan tengok, ramai saya kata orang lelaki, orang perempuan pakai purdah. Betul? Mereka tempat pakai purdah. Mayang pun pakai purdah. Kalau ikut dari segi hukum, pakai itu ketika semayang, hukum dia makruh. Tapi hari ni ramai pakai purdah. Sebab denda 10,000. Jangan main-main, aku pun pakai. Baguslah tu kan, pakai. Bila takut denda 10,000, semua pakai. Tapi bila Allah kata aurat buka, aurat tak tutup, masuk neraka. Keep cool aja dia. Saja aja dia. Nah, ni lah tuan-tuan saya cakap ni, cuba tuan-tuan fikir saya cakap ni, betul tak betul? Yang Allah Ta'ala tu, yang Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala perintah cerita tentang neraka, tinta tentang neraka ni, tuan-tuan, saja je. Kita belajar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Orang yang menedahkan rambut dia besok digantung, dicurah dengan timah-timah cair neraka dan sebagainya kan. Orang sekarang saja je buka aurat. Bila pakai apa tadi, topeng tu, semua sibuk pakai topeng. Bukan saya marah sebab pakai topeng, tapi itulah kita nak tengok perbezaan manusia ni. Kalau tuan-tuan tengok perangai manusia itu sebegitu, tuan-tuan. Tu tadi. Maka bagaimana mereka mengasihi, sebagaimana mereka mengasihi Allah. Dan orang-orang yang beriman, dia sangat kasih kepada Allah. Orang yang beriman ini, tuan-tuan, dia sangat kasih kepada Allah Ta'ala. Dia tahu baiknya Allah Ta'ala kepada dia, bagi dia udara, bagi dia rezeki, makan, minum, dia boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari. Berapa nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak payah banyaklah tuan. Saya misalkan mudah macam ni lah. Kalau tuan-tuan, saya bagi setiap minit tu RM100. Pukul 7 tadi RM100, pukul 8 RM100, pukul 9 RM100, pukul 10 RM100 kan? Agak-agak tuan-tuan kata apa? Bagus betul Ustaz Ishak tu, dermawan. Duit kita belum habis dia dah bagi lagi. Duit kita belum habis lagi. Ada tak orang macam tu? Ada tak orang macam tu, tuan? Rasa-rasa saya payah nak jumpa, tiap minit dia bagi kita kebaikan. Tak ada rasa saya. Kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang 5 tahun sekali kan pelekat selai, kadang-kadang. Tapi Allah Ta'ala bagi, kalau tuan-tuan perhati, tiap-tiap minit tak pernah terhenti nikmat Allah kepada kita. Jadi dalam bab sembahyang, dalam bab puasa, dalam bab haji, dalam bab zakat, jangan tengok kepada perintah Allah semata-mata.
tapi pandanglah kepada kebaikan Allah, rahmat Allah bagi kepada kita. Barulah kita semayang ni tuan, kita akan rasa sikitnya kebaikan yang kau buat kepada Allah ni, sikitnya tuan. Kalau tak, kita akan rasa banyaknya aku semayang. Dia akan jadi rasa begitu tuan-tuan. Saya tak pastilah saya pernah sebut tak kepada tuan-tuan. Kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Kul hadhihi sabili, dia tebal kitabnya. Katakanlah sesungguhnya inilah jalan aku, inilah jalan aku, kata dia, jalan yang aku nak ikut. Dia menyebutkan tentang 10 perkara yang menyelamatkan hidup manusia ni tadi, dan 10 perkara yang membinasakan hidup manusia. 9 perkara yang menyelamatkan hidup manusia. 1 di antara perkara yang menyelamatkan hidup manusia, kata dia, perbanyakkan taubat, istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ni kita masuk Ramadan, hari tu malam nisfu Syakban kan, masjid penuh, ramai orang datang, baca Yasin 3 kali, betul tak? Minta panjang umur, tetap iman, berkat rezeki. Minta, boleh tak minta? Mintalah. Tapi malam tu aja penuh lah. Malam-malam yang lain jadi lengang balik, kosong balik masjid kan. Yang baca Yasin, ada juga yang bertanya, Ustaz, habis macam mana Ustaz baca Yasin ni, ada ke dalam Nabi ada baca? Dah payahnya nak ajar kau. Buat benda baik. Malam-malam tu malam yang katanya pintu langit dibuka, selapang seluah mana buka. Dia kata semua diperkenankan kecuali 3 kan, iaitu orang yang mensyirikkan Allah, orang yang meneraka kepada kedua ibu bapa, dan orang yang memutuskan tali hubungan tali silaturahim. Kenapa 3 benda tu? Tu kalau kita nak kaji kenapa nak menunjukkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang menyekutukan Allah. Maka taubat ni dia kata jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita insya-Allah kembali kepada Allah Taala. Yang kedua, khauf dan raja. Sentiasa berasa takut terhadap azab Allah, takut dihumban masuk neraka. Kita ni bila takut masuk neraka kan, maka kita akan buat perkara yang boleh masukkan diri kita ke dalam syurga Allah kan. Tu yang kedua, khauf ada. Yang kedua, raja, iaitu berharap-harap. Sebelah dia berharap. Takut saja tak jadi, dia kena takut dan dia kena berharap. Yang ketiga, sabar terhadap ujian Allah. Ini dah bunyi 2 kali, makna suruh berhenti lah tu. Sabar terhadap ujian Allah Ta'ala. Ujian apa pun datang kepada kita, kena sabar. Kena sabar dalam ujian tu tadi. Kerana Allah uji kita ni, kalau sekolah uji, dia nak naikkan pangkat kita cikgu dia nak naikkan pangkat kita. Kalau kita diuji, biasanya nak naiklah pangkat, sama ada GPK 1 nak jadi ham ataupun nak pencen. Tu dia sabar terhadap ujian. Mesti ada ujian tuan-tuan. Yang berdakwah ni ada ujian, tuan-tuan yang nak duduk kuliah pun ada ujian, saya nak datang ni pun ada ujian. Bukan tak ada ujian, tuan-tuan, kena ada ujian nak duduk. Sabar je lah tuan-tuan. Yang keempat, dia kata syukur atas nikmat. Nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, syukur. Dengan gunakan nikmat itu kepada perkara yang Allah Ta'ala redha. Kita sampaikan yang kelima aja, nanti kita sambung balik pada minggu depan, boleh? Dan yang keenam, zuhud terhadap dunia. Yang keenam, sifat yang menyelamatkan, kata kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki, zuhud terhadap dunia. Dengan makna kita ambil dunia ni yang kita rasa ada faedah untuk akhirat, bukan suruh buang dunia. Ambil dunia yang rasa ada faedah untuk akhirat. Nak beli kereta, ada faedah tak akhirat? Ada, beli. Apa lagi? Nak buat rumah, ada faedah? Ada, beli. Nak kahwin baru, ada faedah? Kahwin. Ustaz tak cerita kahwin baru je, saja juga gua kan. Kalau kuliah ni dia straight ni, tuan-tuan pun tidur lama-lama. Kalau ada faedah kan, wallahualam. Yang lain tu kita sambung pada lain akan datang. Kita nak habis tu. Dan dia tidak, dan antara manusia ada juga yang menyembah
Yang bandingan yang selain Allah, mereka mengasihi sebagaimana mereka mengasihi Allah. Dan orang yang beriman sangat kasih kepada Allah, dia sangat sayang kepada Allah Ta'ala. Kalimah Allah pun dijaga, masjid Allah pun dijaga, hak Allah pun dijaga. Ini bukan dia sibuk jaga kalimah Allah, dia jaga, yang lain dilantak, ria-ria tentang kalimah Allah, tapi yang lain dibiarkan, tak jadi. Dia kena sayang yang hak Allah tadi berkaitan dengan Allah dijaga. Agama Allah ni dijaga. Bukan hanya sekadar kalimah. Ni kadang-kadang pum pam. Masjid tak kisah pergi. Ada je jenis itu. Kita kan. Bila panggil hayya ala salah, dia duduk relax aja. Kan kadang-kadang tepi kolam mancing ikan. Ini apa benda kan? Dia jaga Allah itu segala yang bukan sahaja nak kalimah Allah, baik Kaabah, tetapi hak berkaitan dengan Allah ni Islam dijaga. Itu ada dia tuan-tuan. Maknanya mereka menumpahkan kasih kepada yang lain seperti kasihkan Allah. Maka bagaimanakah orang yang kasih kepada yang lain lebih daripada kasih kepada Allah, atau kasih kepada yang lain sahaja tidak kasih kepada Allah pun tak jadi. Dia kena kasih kepada Allah lebih daripada kasih yang lain-lain. Kasih anak bini kasih, tapi tak boleh lebih daripada kasihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Adapun mentauhidkan Allah itu diantaranya mestilah kasih kepada Allah dengan memberi wala, ia ini kesetiaan kepadanya, setia kepadanya, tidak ada tolak-tolak, tak ada ambil pilih kasih. Yang ni kita nak ustaz, yang ni kita tak nak, yang ni kita nak ustaz, yang ni kita tak nak, tak boleh kan? Macam kita kasihkan laki kita, kita kasihkan laki kita dulu masa dia muda handsome, kamai lawah, hidung terletak. Sekarang dah tua kita tengok tapi kena kasihlah sebab sayang kan? Tapi dia tak kekal. Banyak kalau tuan-tuan fikir dalam bab-bab agama ni tuan, kita bila kita bernikah, ada satu akad yang dengan dia mengharuskan seorang lelaki mengambil istimta, kesukaan dengan isterinya. Tapi bila sampai bulan Ramadan, siang hari tak boleh. Kau jangan main, kena kifarah nanti. Nampak tak? Dia duduk fikir, begitu pula. Ini hebatnya agama bagi orang yang nak mengkaji. Okey, kita suami isteri, bila berlaku sahaja perceraian, bercerai, kalau suami mati, isteri tidak dapat harta pusaka. Yang dah dicerai kata dah habis, dah tak dapat harta pusaka. Tapi anak dapat. Makna hubungan anak, hubungan isteri, mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Hubungan anak kuat. Hubungan isteri ni dia longgar. Dia ada longgar sikit kan. Tapi bukan bermakna kita begitu aja. Nampak tak? Selagi ada ikatan perkahwinan, dia mati, dia dapat harta pusaka. Benda tak terhabis fikir kalau nak fikir soal agama ni. Tapi yang kita kena set dalam kepala kita, benda yang datang daripada agama ni semuanya terbaik. Allah lebih mengetahui akan hakikatnya. Dan dengan mempercayai ia sahaja yang sebenarnya memberi perlindungan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah, amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sikit lagi artinya, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah? Dia dah ambil pelindung-pelindung selain daripada Allah. Yang dulu-dulu orang kita pakai begini dan pakai begini, maka Allah dialah pelindung yang sebenar-benarnya. Dialah pelindung. Orang kita zaman dulu-dulu lah ingat, bila nak kencing dia ajar kita tok-tok anak cucu tumpang kencing. Kita pun ngapal lah sampai kita tua bangka ni, nak kencingkan tok-tok anak cucu entah tok mana yang diminta tak tahu. Dan istilah tu sebenarnya istilah yang kita bimbang, membawa manusia itu bergantung kepada yang lain daripada Allah. Jadi baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, bukankah kalau kita tengok dekat negara kita yang duduk di puncak pemimpinan atas ni Ustaz, banyaknya orang Islam Ustaz yang duduk kat atas, yang duduk dekat parlimen orang Islam kita ramai Ustaz. Lalu saya cakap dengan dia, minta maaf lah, awak jangan ingat semua Melayu ni Islam dan semua Islam ni Melayu.
Belum tentu lagi. Zaman Nabi, kalau kita buka, kita renung Abu Talib ni tak masuk Islam. Abu Talib ni tak masuk Islam. Tetapi Abu Talib ni tuan-tuan, dia banyak menolong Nabi. Dia tolong Islam walaupun dia tak masuk Islam. Baliknya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sembahyang khabarnya belakang Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, Nabi bina Masjid Quba, mereka bina Masjid Dirar. Mereka bina ayat 107 kata, mati dia. Anak dia minta kepada Nabi supaya bagi jubah nak buat kapan. Nabi bagi dia. Nabi bagi jubah buat kapan. Sampai masa Nabi nak semayang, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu tak ingat ke dulu apa yang dibuat kepada isteri kamu dan begini. Nabi kata, tolong jangan halang aku nak buatkan, beri penghormatan terakhir nak semayangkan dia. Tiba-tiba setelah Nabi semayang, turun ayat Quran yang melarang Nabi daripada mendoakan orang yang munafik. Zaman Nabi ada orang munafik. Zaman Nabi, masyarakat Arab, kalau hari ni dalam keadaan saya kata ada orang Islam yang berfaham nama Islam tapi jenis munafik. Ada Islam yang jenis liberal dan sebagainya, bukan totalisme sekali perfahaman seperti mana yang diajar oleh Islam itu sendiri. Akhirnya saya kata apa? Orang yang beriman ni, kata Nabi, hati manusia ni, kata Nabi, ada 4. Ada hati, kata Nabi, yang terlengkup, tertutup. Ada hati yang terbalik, terikat. Ada hati yang ibarat tanah. Tanah ni kau tengok, kata Nabi, hati orang Islam seibarat tanah. Di mana tanah ni kalau tuan-tuan gali, air mata yang keluar mengalir daripada tanah itu biasanya dia jernih. Manakala ini hati orang Islam. Mana orang Islam ni tuan-tuan, yang dia buat tu biasanya benda yang baik-baik. Benda baik-baik, jernih air dia. Tetapi ada lagi satu hati yang dinamakan hati orang munafik, ibarat bisul. Bisul ni apa makna dia? Dalam dia ada nanah, dalam dia ada darah. Kalau darah ni kuat, maka nanah bisul tadi tak jadi. Tapi kalau nanah ni kuat, maka bisul jadi. Maka sebegitu juga hati orang munafik, ada iman dan ada kufur. Kalau kufur ni kuat, maka jadilah dia orang munafik dan sebagainya. Ini kena fahamkan isu. Bukan semua orang kita nak faham, dia faham bab-bab ini kan. Jadi kita minta kita jadi orang yang ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus benar tadi. InsyaAllah kita berhenti sampai situ. Nanti kita sambung balik pada yang ketiga pada minggu yang mendatang. Tidak mencari hakim selain daripada Allah yang ditaati serta mentaati. Ini kisah, kalau tuan-tuan baca kisah Ummu Kahlah dalam surah Al-Mujadilah. Bila Ummu Kahlah, saya pernah cerita dulu mungkin, bila Ummu Kahlah ni suami dia balik, maka suami dia ajak melakukan persetubuhan. Kata Ummu Kahlah, aku belum solat lagi, aku nak solat dulu. Bila dia ambil semayang, siap nak pergi semayang, lalu depan suami dia. Maka suami dia kata apa? Tuan-tuan boleh buka dalam Quran, dalam surah Al-Mujadilah. Bila lalu depan suami dia kata, aku melihat engkau seperti mana aku melihat di belakang tongking ibu aku sendiri. Dia menserupakan isteri dia dengan mak dia sendiri. Orang zaman dulu kalau dia ceraikan bini dia, itulah cara dia. Maka Ummu Kahlah terus solat, tak ambil peduli, dia terus solat. Selesai sahaja dia sembahyang, maka laki dia jumpa sekali lagi. Jom main clear. Itu aku tambah tu. Jom kita melakukan persetubuhan. Tuan-tuan tengok Ummu Kahlah jawab apa? Apa yang kau ucapkan marin merupakan satu ucapan yang diucapkan oleh orang Arab jahiliah. Bila dia tak suka kepada bini dia, dia akan serupakan bini dia dengan mak dia sendiri. Aku takkan serah batang tubuh aku kepada engkau, melainkan aku mesti jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bertanya soal hukum. Ini hebatnya Ummu Kahlah. Dia rujuk kepada Nabi, dia rujuk kepada Quran. Kita patutnya bila bertembung begitu, maka kita rujuk kepada Quran, hadis, para alim ulama dan sebagainya. Kan? Bila sampai kepada Nabi, ayat berkaitan dengan hukum zihar itu masih lagi belum turun. Maka Ummu Kahlah buat apa? Dia tahan diri dia. Sampai turun ayat itu mencerita. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Mujadilah, sedap cerita dia tuan. Hebatnya. Bermakna orang yang beriman, dia kata dia tidak akan mencari hakim selain daripada Allah yang ditaati.
yang Allah dah tentukan. Yang lain tak ada, yang tak ada dalam Quran lain cerita, itu hak lain. Yang ada kena ikut berpandukan kepada Al-Quran itu sendiri tuan-tuan. Sama ada bab harta pusaka, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayah dan sebagainya. Seboleh-bolehnya ikut kepada apa yang diajar dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang usia kita sambung kuliah kita pada masa yang mendatang insyaAllah. Saya rasa tak ada kemuskilan. Ada yang nak tanya ke? Tak ada, semua faham. Saya dah agak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya rabbana bidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Itu dah putih kan.